Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So hari ini ada sedikit perkongsian mengenai garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman yang telah dikeluarkan oleh ST GPPE. So kalau dapat buku ni boleh dapatkan sendiri daripada Suruhanjaya Tenaga yang terdekat ataupun daripada website ST lah. Okay, disclaimer So apa-apa pandangan yang dikemukakan di ataupun melalui laman web ini adalah pandangan penulis masing-masing berdasarkan kemampuan dan pengalaman profesional masing-masing. Jadi segala tanggungjawab terhadap tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan kandungan laman web ini dengan ini ditolak dan dinafi dengan jelas. Kandungan pada siaran ini disediakan seadanya dan tidak ada pernyataan yang menyatakan bahawa kandungan ini adalah bebas daripada apa-apa kesilapan. So pada malam ni kita akan go through lah sedikit kandungan. Sekali ikut ni sama seperti yang ada dalam buku, garis panduan pendawaian elektrik. So kita akan go through pendawaian elektrik. Bab 3 adalah berkaitan dengan pendawaian elektrik. So apakah kehendak perundangan berkaitan dengan pendawaian elektrik ni? So kita tengoklah PPE 1994 Peraturan Elektrik 1994 Peraturan 11 Bahagian 1. Semua pendawaian, tambahan pendawaian atau pendawaian semula hendaklah dijalankan oleh kontraktor elektrik ataupun unit pendawaian persendirian, private wiring unit. Dan ia perlu mendapat kelulusan bertulis dari pemegang lesen ataupun pihak berkuasa bekalan mengikut mana-mana yang berkenaan. Dengan syarat bahawa tiada kelulusan diperlukan. Bagaimana? Bagi tambahan pada pendawaian sedia ada bagi perpasangan domestik jika jumlah arus digunakan tidak melebihi arus maksimum seperti yang dipersetujui dalam kontrak bekalan antara pemunya dan pemegang lesen ataupun pihak berkuasa bekalan. So biasanya antara kita dengan TMB lah. So contohnya bila kita masa rumah tu dia dah declare dah. Biasanya rumah single phase maksimum 12 kVA ataupun lebih kurang 10 ke 12 kilowatt lah macam tu kan. So selagi modification tambahan wiring dalam rumah you tidak melebihi daripada 12 kVA tu, tidak perlukan kelulusan. Tapi kena ingat pendawaian semula masih perlu dijalankan oleh kontraktor elektrik dan juga unit pendawaian persendirian. So yang ni still kena comply lah. Cuma tak payah ni lah, tak payah minta approval lah daripada TMB ke apa untuk membuat modification dalam rumah tu. Tapi kalau modification tambahan wiring dalam rumah you menyebabkan MD bertambahan, contohnya you tambah aircon sampai 5 lagi ke apa, so total MD you ke mungkin dah jadi lebih daripada 12 kVA. So you kena dapatkan persetujuan daripada TMB lah, mungkin nak kena upgrade ke 3 phase ke apa benda lah. So itulah yang dimaksudkan dengan peraturan 11 ni lah. So lepas berkaitan dengan perundangan ialah kerja-kerja perancangan pendawaian lah. Ni basically adalah typical punya process flow lah apabila kerja-kerja pendawaian hendak dijalankan lah. So pertama ialah lautan tapak lah. Lautan tapak lah. So mungkin private wireman tu akan datang ke site dan tengoklah, tentukan kelengkapan elektrik yang sesuai, tengok permintaan beban tertinggi. So adakah sesuai nak masuk single phase ataupun 3 phase, dan jenis pendawaian dan susun atur kelengkapan lah. Kemudian kena pasti keperluan pengguna lah, which is pengguna tu ialah kita lah, yang akan duduk rumah tu kan, rumah kediaman tersebut. So bila dia datang tengok, dia tahulah rumah ni ada berapa bilik, 4 bilik, 5 bilik, setiap bilik berapa luas dia. Setiap bilik ni akan dicadangkan lah, nak ada berapa soket outlet, nak ada berapa lampu switch, nak ada berapa unit point lampu, nak berapa point water heater. So semua ni akan ditranslatekan kepada satu reka bentuk plan lah. Bila dah come up dengan plan tu, mungkin dari segi single line diagram dan juga sketch wiring ni naik turun ke tingkat atas berapa, tingkat bawah berapa, bilik ni ada berapa wiring. So dari situ, dari single line diagram tu, dia boleh kira lah permintaan beban tertinggi ya. So cara kira permintaan beban tinggi telah dispesifikasikan dalam IEC 60364, termasuklah had voltan susut ataupun voltage drop dan faktor kepelbagaian lah.
Dan dari sini akan adalah kiraan arus tertinggi lah, ataupun maksimum current lah, ataupun maksimum demand. So dari situ dia tahu dah incoming cable agak-agak perlu saiz berapa, lepas tu distribution nak kena pakai saiz berapa. Okay. Dan dari situ dia akan kemukakanlah plan dan lukisan dan spesifikasi kepada pihak bekalan. Contohnya TMB lah. So siapa yang boleh mengemukakan plan, lukisan dan spesifikasi? So kita refer balik kepada Peraturan 1994, Peraturan 65 lah. So untuk single phase sehingga 60M, wireman PW2 boleh lah. Untuk 3 phase hingga 60M, wireman PW4 boleh submit drawing. So lebih daripada ni, kena go to the next level lah. Ada electrical supervisor, ada, lepas tu kalau besar lagi mungkin kena JAK, mungkin kena JPE lah, jurutera perkhidmatan elektrik. So bergantung lah. Tapi rumah-rumah kediaman ni jarang lah, unless rumah kediaman you adalah rumah Perdana Menteri lah. Sebenarnya adalah satu mansion lah besar. So dia tak kira sebagai kediaman lah tu kira macam bangunan lah, bangunan apa, bisnes gitulah besar. Okay. So ciri-ciri pendawaian elektrik lah single phase. So ni kita tengok single phase dulu lah sebelum kita pergi ke 3 phase. So kita akan tengok bila tuan-tuan masuk ke rumah teres ke rumah teres 2 tingkat. So single phase punya connection. Sebelum masuk ke meter akan ada unit pemotong dan juga penghubung neutral lah. Dipanggil cut out fuse dan juga neutral link lah. Dan daripada situ dia akan masuk ke meter. Dan daripada meter barulah akan ada connection direct kepada DB kita lah. DB dekat dalam ni, selalunya DB tu dia akan duduk dekat dinding belakang meter tu sendirilah kebiasaannya. Okey. Tapi sekarang ni kebanyakan meter dia dah letak dekat pagar luar lah untuk menyenangkan pihak TMB meter untuk datang buat bacaan. So daripada incoming masuk ke DB, kita akan ada kita punya MCB yang pertama lah, ataupun main switch. Yang ni minta maaf lah, mungkin ada sedikit typo, TKN lah. Sepatutnya ni adalah DKN lah, 2 kutub. 2 kutub lah, 1 kutub live, 1 kutub neutral lah. Sebab ni adalah single phase lah. Okay, dan dalam gambar ni juga ditunjukkan ada connection kepada SPD lah. Nanti kita akan cover SPD lah dalam beberapa page nanti lah. Daripada switch utama 40M ataupun 60M, dia akan pergi kepada RCD lah, ataupun peranti arus baki lah, dengan 100 mA ataupun 30 mA. Dan seterusnya pergi bawah lagi kepada distribution lah. Distribution which is pergi ke lampu, ke penghawa dingin, kepada pemanas air elektrik. Lepas tu mungkin ada spare 1-2 breaker, then ada soket outlet lah. So sebagai contoh, untuk lampu biasanya akan digunakan 6M ataupun 10M punya MCB lah. Dan kabel cukup 1.5mm square lah untuk lampu saja lah, ataupun kipas lah. So ni kipas biasa lah, bukan kipas giant yang kita ada dekat dalam masjid tu lah. Dan untuk penghawa dingin sehingga 3 horsepower, kabel daripada DB adalah 2.5mm square, dan breaker adalah 20M lah. Biasanya atas daripada 3 horsepower, ada juga single phase lah, tapi kebiasaannya dia dah pergi jadi 3 phase punya air conditioner lah. Okay, dan untuk pemanas air elektrik, macam water heater dekat bilik air ataupun centralized water heater kat atas bumbung tu, kena pasang wire direct kepada switch lah, 2 kutub. So switch 2 kutub ni nanti kita akan share lah macam mana wiring yang sesuai. So 20M ni mungkin boleh pergi sekitar 20M, 1.6M, so dalam 3 kW lah. So dalam 3 ke 4 kW boleh pergilah untuk satu pemanas heater lah. So biasanya water heater yang dalam bilik air yang kita pasang kat dinding bilik air tu, dengan ada pump, biasanya range dia dalam 3 ke 4 kW lah. So kalau water heater yang besar-besar, macam water heater tank yang kita letak atas bumbung, mungkin besar lagi daripada tu lah, 5 kW, 6 kW. Tapi untuk tu dia wajib pasang RCD lah, 10 mA. RCD 10 mA. Ni adalah seperti peraturan 36 lah. Untuk tempat-tempat berair semua kena ada RCD 10 mA lah, sebab kita pakai ni dekat bilik air kan. Okey.
Manakala untuk soket outlet ada yang biasanya 2.5 m2 lah. Dua sini bermaksud satu kabel live, satu kabel neutral lah. Dalam kes ni 2 kali 2.5 ada dua sekat, dia jadi macam ring untuk 6 numbers of socket outlet lah. Okey. Di sini disediakan juga singkatan lah untuk tuan-tuan sebagai rujukan. Untuk 3 phase sebenarnya tiada beza pun untuk 3 phase. Yang beza besarnya ialah bila 3 phase 4 wire yang masuk ke rumah ada 4 batang kabel lah. Red, yellow, blue dan neutral. Lepas tu dia akan lalu. Ni baru betul lah 3 kutub 1 neutral lah. 3 kutub 1 neutral. Kadang-kadang ada juga orang pakai 4 kutub terus 4 pole lah ataupun 3 pole. Yang ni adalah 3 pole neutral lah. So 3 pole melalui MCB, neutral adalah melalui link lah. So dia akan masuk ke sini. So bila bawah ni dia dah pecah. So sebenarnya sambungan di bawah ni dah jadi seperti single phase DB biasa lah. Red phase satu single phase circuit, yellow phase satu single phase circuit, manakala blue phase ada satu single phase circuit lah. So dalam kes ni dia menunjukkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 single phase punya circuit. Yang lain-lain ke bawah tu sama je. Okay. Tapi dalam sini special lah sikit sebab dia ada pakai motor. So mungkin ada pump kolam ikan besar ke, ada pump swimming pool ke. So dia kena pakai kabel lah 4mm ataupun 6mm lah, bergantung kepada loading tu lah. Tapi untuk motor ni dia ada special requirement lah yang kita akan bincangkan dalam bab-bab seterusnya. So contoh susunan dan sambungan pendawaian lampu 34. So satu mata lampu dikawal oleh satu switch hala lah. So dia ada satu lampu, dia ada satu switch untuk on off. So sehala tu sebab satu arah je lah. Satu arah untuk on, so dia tekan balik, arah balik untuk off. Itu je lah maksud dia. Yang ni dua mata lampu dikawal oleh satu switch sahaja. So satu switch, you on sekali terus dua lampu. So mungkin you boleh connect dia secara sersiri ataupun secara parallel lah. Macam ni nampak macam dia connect secara parallel lah. Dan yang ni pula adalah dua mata lampu dikawal oleh dua switch sahaja secara berasingan. Maknanya switch S1 mengawal L1. S2 mengawal L2. So kalau saya on S1, L1 je lah menyala. Dan sebaliknya lah S2, L2 lah menyala. Okay, ni biasalah kita jumpa kan. Ada yang 2 switch, 3 switch, 4 switch. Paling banyak yang jumpa selalu ada 5 switch lah. Tapi selalunya kita guna yang sampai 5 switch tu selalunya untuk seket-seket yang kecil lah. Macam lampu, kipas. Sebab satu kabel dah cukup dan di looping lah sampai 4 atau 5. Sebab load dia kecil lah. Lampu 36 watt, kipas 70 watt. So kalau total pun tak sampai 500 watt. So kabel L1.5mm2 tu masih mencukupi lah. Yang keempat pula adalah satu mata lampu dikawal oleh switch dua hala. Ni adalah contoh yang selalu kita jumpa kalau rumah 2 tingkat dekat tangga lah. Tu paling senang kita jumpa lah. Kita ada 2 switch. Satu switch duduk atas, satu switch duduk di bawah lah. Dan kita boleh kontrol satu lampu tangga. Maknanya switch bawah boleh on lampu tangga. Kalau kita dah naik atas, kita nak off balik, kita boleh off dekat lampu switch kat atas lah. Okey, manakala nombor 5, 3 mata lampu dikawal oleh switch dua hala dan switch perantaraan. So ni ada switch perantaraan lah. Tapi ni tak nampak macam dia ni, dia macam link je lah. Tapi ni similar lah kepada nombor 4 lah. Dan nombor 6 adalah satu mata lampu Kalimantan dikawal oleh switch satu hala. So ni adalah fluorescent Kalimantan. So kita ada light switch satu hala, kontrol masuk ke cok. So ni adalah Kalimantan fluorescent lamp yang konvensional lah. Masih menggunakan cok untuk ni. Bukan jenis electronic starter lah. Dan dia ada capacitor in between ni. Okey. Ni contoh susunan dan sambungan pendawaian lampu lah. 3.5 kita akan tengok contoh susunan dan sambungan pendawaian soket alih keluar. Soket alih keluar ataupun senang nak cakap soket outlet lah. So kita ada soket alih keluar, satu soket lah. So kalau ikut sini, saiz terendah konduktor minimum 2.5mm2 untuk satu outlet. Yang ni dua soket disambung secara jejari radial lah. Di looping gitulah. Yang ni adalah secara ring lah. Di looping sebelah
ke soket nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, dia return balik kepada distribution board. So ni yang tadi kita dah nampak dalam gambar single phase ke yang ada 2 kali 2.5, lepas tu ada dua line kan. Inilah ring circuit So untuk sistem gelang ataupun sistem ring circuit ni, saiz terendah konduktor dalam PVC atau getah adalah 2.5 mm2 lah. So kalau soket ni ada 5-6 biji, tapi untuk kawasan sehingga 100 meter persegi. Kita disyorkan pakai kabel saiz ni dan juga MCB saiz ni lah 32mm. Untuk circuit jejari pula, maknanya jejari macam ni, nombor 8 lah. So kalau saiz keluasan lantai adalah 75 meter persegi, pakai kabel 4mm2 lah. So ni mainly nak cater untuk voltage drop lah kot, sebab dia jenis jejari Kalau ring circuit, voltage drop dia kurang sikit. Manakala untuk keluasan lantai 50 meter persegi ke bawah, disyorkan MCB 20mm dan juga kabel 2.5 mm2. Apa-apa pun minimum kenalah 2.5 mm2. Okay? Kalau lantai besar, luas, bilik tu besar kan, contoh kan 75 ni besar mana, 10 meter kali 7 meter kan, 30 kaki kali 21 kaki, 600 kaki. Oi, besar studio dah. Memang besar lah. Besar studio kan, studio 500 kaki persegi So kebiasaan yang kat rumah-rumah kediaman, you akan jumpa 2.5 ni lah. Kadang-kadang mungkin akan jumpa 4mm2 lah. Okay. So if you think this material is good, please share this material to your electrical friends, and do subscribe to my YouTube channel, Crux of EE, and then my Facebook page. Please like my Facebook page, facebook.com/Crux of EE. And if you have any other questions, please throw them in the comments below, or you can email me directly lah at cruxofee@gmail.com. Thank you.